anda, dan anda juga boleh ikuti Ta'awun TV, TV membina kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com, dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073 491 221 dan 081 957 0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bangkok. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, masih lagi kita banyak bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita boleh bersama lagi dalam satu ruangan, satu raikan pada saat yang mulia ini, detik ataupun masa yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, petang hari Jumaat, masa yang paling baik, masa yang paling penuh dengan kelebihan yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita membanyakkan salawat kepada Nabi ataupun kita membanyakkan doa, minta apa hajat kita, keperluan kita yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya Allah Taala akan menerima doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar penonton yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masih bersama lagi dalam satu
hadis ataupun sebuah kitab yang kita sekarang duk kecek, duk dengar, duk belajar mengenai dengan sifat kejadian Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi kita ni balah mana rang nata rupa Nabi ni balah mana rupa dia, yang mana kita dah belajar pada hadis yang nombor 1 sampai kepada hadis nombor 7. Yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan sambung, iaitu hadis nombor 8, yang mana hadis yang pertama sampai kepada hadis yang ke-7 kita dah kenal, dah tahu kata sifat Nabi SAW sebanyak 15 sifat yang kita dah belajar. Untuk kita ulang kaji, kita ingat sekali lagi bagaimana dia rupa Nabi Allah Ta'ala jadi Nabi balah mana. Adakah rupa di mana tempat dalam tubuh badan Nabi itu serupa dengan kita ataupun tidak. Sifat yang pertama yang kita dapatnya iaitu Nabi SAW adalah seorang yang bukan tinggi sangat dan juga bukan pendek sangat ataupun genah sangat. Tubuh Nabi ni tengah naik kepada nak tinggi sikit tapi tak tinggi sangat. Dan juga yang kedua yang kita dapat daripada sifat Nabi SAW iaitu warna kulit Nabi. Warna cat kulit Nabi SAW ni tidak putih melepak dan juga tidak gelap sangat. Makna kata tak putih sampai ke warna tusu ataupun tak gelap sangat, tetapi warna putih itu pergi kepada merah campur dengan warna merah. Sifat yang ketiga iaitu sifat rambut Nabi SAW. Yang mana rambut Nabi tidak bergiting. Tidak giting rambut Nabi dan juga tidak betul sangat. Betul kerah. Tetapi dia adalah rambut yang tak bergiting dan juga tidak betul kerah. Tetapi adalah rambut yang betul dengan secara lembut. Itu rambut Nabi SAW. Sifat yang keempat yang kita dapat daripada hadis Nabi iaitu Nabi tubuh badan Nabi ni comel. Tubuh badan Nabi SAW comel. Habis tu sahabat mana setiap orang yang mari cerita ataupun kena tanya, sahabat mana saja yang dia sanggup nak cerita, nak royak kita tahu akan rupa Nabi, tubuh badan Nabi bala mana, setiap orang pakat royak belaka kata lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tak biasa tengok orang mana yang cantik comelnya tubuh badan Nabi sebelum daripada ni dan juga selepas daripada Nabi pun tak ada orang mana yang boleh lawan comel ataupun cantiknya tubuh badan Nabi SAW. Selim lah maknanya tubuh Nabi, molek comel. Comel cukup lengkap. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima yang kita dapat daripada sifat Nabi SAW iaitu sifat cara jalan Nabi SAW, yang mana kebanyakan Nabi jalan ni Nabi tunduk. Nabi tunduk tengok ke bawah, Nabi tak tengok sangatlah kepada atas. Itu nak tunjuk kata Nabi SAW sangat tawaduk sungguh, tunduk. Tengok ke bawah, fatih ke bawah, itu adalah cara ataupun sifat berjalan Nabi SAW. Manakala sifat yang ketujuh iaitu bahu Nabi, di antara bahu dua belah ini, luah bahu Nabi. Ba'ida ma bainal mankibain. Makna kata dua bahu Nabi luah. Makna kata luah bahu Nabi SAW. Yang ketujuh iaitu sifat rambut Nabi. Sifat rambut Nabi SAW yang kita dah rakyat kata dia ada riwayat kepada kita tiga sifat. Yang pertama sekali rambut Nabi riwayat kata sampai kepada telinga. Makna kata rambut Nabi betul, panjang, sampai ke telinga. Riwayat yang kedua iaitu di antara telinga dengan bahu. Panjang di antara telinga sampai bahu orang panggil. Limmah. Manakala wafrah tadi tu sampai telinga. Limmas di antara telinga dengan bahu. Dan juga yang ketiga iaitu rambut Nabi SAW panjang sehingga sampai kepada bahu. Sehingga sampai kepada bahu, yang mana rambut itu tu orang panggil kata boleh ataupun boleh sampai di bahu lah. Tepuh dengan bahu Nabi SAW. Itu sifat yang ketujuh iaitu mengenai dengan sifat rambut Nabi SAW. Manakala sifat yang ke-8 iaitu sifat kaki. Dua tangan Nabi dan juga dua kaki Nabi. Kaki Nabi SAW dan juga tangan Nabi SAW ini iaitu isi dia penuh. Maknanya kata penuh dengan isi. Penuh dengan isi, tetapi penuh dengan isi ni bukan orang yang kata kerah, siapa kerah tak. Penuh dengan isi sungguh, tetapi apabila pergi pegang tangan Nabi SAW,
dia adalah tangan yang penuh dengan isi tetapi lemuk sangat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ke-9 iaitu sifat kepala Nabi besar. Dakhmur ra'si, besar sifat Nabi. Kepala Nabi ni besar, kepala besar sikit lah. Dan juga yang ke-10 tulai. Orang panggil kata hubung di antara tulai, tempat hubung di antara dua tulai itu besar juga. Iaitu dakhmul karadis. Besar juga. Dan juga yang ke-11 iaitu tawilu al-masrubah. Tawilu al-masrubah. Iaitu bulu dada Nabi SAW. Daripada dada ini, bulu dada ni sangat panjang sampai kepada pusat Nabi SAW. Itu sifat yang ke-11. Sifat yang ke-12 iaitu sifat orang panggil atau tubuh badan Nabi yang kita sebut tadi, hasanul jismi. Balas mana? Iaitu Nabi SAW bukan orang yang gemuk sangat dak. Gemuk metong orang panggil dak. Dan juga dia lah bukan orang yang kurus sangat dak. Tak ada gemuk sangat dan juga tidak kurus sangat. Tetapi dia adalah orang yang tengah tubuh badan Nabi tengah. Balas mana tak gemuk sangat ni? Riwayat yang seterusnya iaitu tubuh badan Nabi ini ni dada dengan perut sama. Maknanya kata bukan kata dada di depan, perut hunur belakang sehingga orang kata kurus sangat dak. Dan juga bukan kata dada di belakang ataupun perut gi dulu daripada dada ini nak tunjuk kata gemuk meta pun dak juga. Itu bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi ni bukan orang yang gemuk metong dak. Dan juga muka Nabi sifat yang ke-13, sifat muka. Wajah Nabi SAW adalah orang yang ada muka bulat. Muka bulat dan juga penuh cukup mari kata cukup comel lote muka Nabi, bulat sangat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kulit tu kita dah belajar iaitu warna putih merah. Sifat yang ke-15 iaitu bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Bulu mata Nabi panjang. Itu 15 sifat yang kita dapat daripada belajar semua 7 hadis. Kita akan sambung hadis yang ke-8 pada hari ini sehingga seterusnya kita akan habis pada hari ini 15 hadis. Hadis yang ke-8 agak kata hadis yang panjang sikit. Iaitu hadis Sufyan bin Waqi', yang mana hadis ini dicerita oleh seorang sahabat yang namanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali ni radhiyallahu anhuma, dia Hasan ni iaitu anak kepada Ali bin Abi Talib dan juga Fatimah, anak orang panggil kata anak perempuan Nabi SAW. Ali menikah dengan Fatimah. Ada cucu iaitu namanya Hasan dan juga Husain. Hasan ini dia adalah cucu Nabi SAW. Hasan dia cerita balas mana? Sa'altu khali, aku ni pergi tanya pakcik aku. Namanya dia apa? Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ni siapa? Senang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Dia adalah Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Nabi. Anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah, mak kepada Hind bin Abi Halah seorang ni iaitu belum nak nikah dengan Nabi ni, Khadijah ni bujang. Dan juga ada anak lekat. Makna kata lekat anak mari bersama dengan dia lah, iaitu semasa berkahwin nikah dengan Nabi SAW. Di antara anak dia iaitu Hind bin Abi Halah. Makna kata Hind bin Abi Halah bersama dengan Fatimah, adik kakak tapi pak lain-lain orang panggil. Adik kakak tapi pak lain-lain. Hind bin Abi Halah iaitu pak lain, suami lain sebelum Khadijah nak mari menikah dengan Nabi SAW. Manakala Fatimah iaitu anak Nabi bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Maka Al-Hasan bin Ali, dengan sebab itu dia ditanya kepada Khalid dia, pakcik dia. Ditanya kepada pakcik dia Hind bin Abi Halah, wa kana wasafan. Hind bin Abi Halah seorang ni iaitu orang yang orang panggil terpakar, camnan, panas sangat di segi sifat menyipatkan orang. Tengok orang dia boleh royak haludah. Sehingga orang dengar apabila dia hurai ataupun dia royak sifat satu orang, orang akan nampak gambar selalu dah. Supaya juga kalaulah dia cerita mengenai dengan sifat kejadian ataupun rupa Nabi SAW,
Hasan bin Ali ni dia akan nampak gambar. Kerana Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ni dia jumpa dengan Nabi SAW sungguh. Tetapi dia jumpa dengan Nabi semasa dia kecil sangat. Dia jumpa dengan Nabi semasa dia kecil sangat. Dengan sebab itu dia pergi cari kepada pak cik dia yang pandai nak orang panggil nak royak akan sifat mana-mana orang. Dia pergi tanya kata bagaimana sifat Nabi SAW. Kerana Hasan bin Ali dia kata aku suka nak pak cik aku ni menyifatkan ataupun mensifatkan kepada aku akan sifat Nabi, rupa Nabi, sifat kejadian Nabi SAW, sehingga aku nak ikut kata Nabi ni balas mana. Nabi ni yang rupa kejadian dia balas mana, usaha aku untuk nak tahu dan juga untuk nak ikut kalaulah aku kuasa. Kalaulah aku kuasa. Maka Hind bin Abi Halah faqala, dia kata balas mana, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia ni sangat hebat. Mufakhaman, fakhman, hebat sangat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mufakhaman iaitu apabila orang tengok kepada dia ni Allah, orang akan melia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata hebat. Tengok dia tak ada serupa dengan orang paling kata kadang-kadang kita tengok kepada satu orang yang dia kita tak kenal kali. Tapi kita tengok dia ni Masya Allah, hebat rupa dia, comel dia, cahaya muka dia, pakaian cuci dia, hebat belaka cukup. Tengok kepada kepala sampai kepada kaki ni hebat kita tengok. Apabila kita tengok orang hebat, maka kita sukalah nak melia dia, nak haikit dia. Serupa dengan Nabi SAW. Nabi SAW yatala'la'u wajhu tala'lu'al qamari lailatal badri. Allahu Akbar. Muka wajah Nabi ni berseri, sinar seperti mana cahaya pada waktu malam yang penuh anak bulan. Waktu penuh anak bulan yang di langit pada waktu malam, lebih-lebih lagi malam Lailatul Badar. Lailah hari yang ke-15 itu, malam yang ke-15, bulan yang penuh bulan molek tu. Comel dia seperti anak bulan itulah, ataupun cahaya dia comel penuh di muka Nabi seperti mana cahaya yang penuh di anak bulan pada malam Lailatul Badar. Atwal minal marbu'i. Nabi SAW orang biasalah, sederhana orang panggil, tengah tidak tinggi sangat dan juga tidak mengenah sangat. Nabi SAW tidak tinggi sangat daripada orang yang sederhana dan juga tidak genah sangat itu Nabi SAW. Azimul hamati, kepala Nabi SAW ni besar seperti mana kita sebut dah tadi. Hak ni kita sebut belaka dah ni. Kita bila semula Nabi SAW sifat dia ini ni hebat, fakhman. Boleh kita nak bila sifat yang ke-16. Sifat yang ke-17 iaitu mufakhaman. Orang tengok kepada Nabi ni hebat, mulia. Makna kata pap dalam rupa dia secara umum ni orang suka nak melia, hormat kepada Nabi SAW. Sifat yang ke-18 iaitu muka wajah Nabi SAW penuh dengan orang paling kata cahaya nur seperti mana cahaya yang berada di anak bulan pada waktu Lailatul Badar. Penuh anak bulan. Dan juga Nabi SAW sederhana. Hak ni kita dah royak dah. Azimul hamati, kepala Nabi SAW besar. Rajil sya'ri, rambut Nabi SAW ni sipai molek, tidak bergiting dan juga tidak betul secara kerah, tetapi betul dengan lemah lemuk, sipai molek. Itu rambut Nabi SAW. Dan juga kepala Nabi, rambut Nabi ni bagi dua. Wa in faraqat aqiqatuhu faraqaha. Apabila Nabi nak bagi dua, Nabi bagi dua. Mana kata bagi belah ni lah, supaya rambut panjang ni sampai kepada telinga, Nabi bagi kok ni ngatik, bagi kok ni ngatik. Itu nak ayat kata rambut Nabi SAW. Dan juga panjang dia, cara bagi biasa tu, panjang dia yujawizu sya'ruhu syahmatu udhunaihi idza huwa waffarah. Iaitu sampai kepada orang panggil kata cuping telinga, sampai cuping telinga ataupun lebih daripada cuping telinga. Seperti mana kita dah sebut tadi, kata sifat rambut Nabi ada 3. Ada riwayat yang katanya rambut Nabi sampai cuping telinga. Ada yang riwayat kata lebih daripada tu, iaitu di antara cuping telinga dengan bahu. Ada yang riwayat kata rambut Nabi panjang sampai kepada bahu. Itu 3 sifat yang kita dah belajar. Azharun launi, iaitu warna kulit Nabi putih yang campur dengan merah. Putih gi kepada merah.
Dan juga wasi'al jabin. Orang panggil kata napak Nabi ni, dahi Nabi luas, besar, lebar. Itu nak tunjuk kata Nabi SAW adalah orang yang dahi dia ini lebar, luas. Ini sifat yang ke-19 yang belum kita jumpa lagi. Dan juga azajja al-hawaiji, azajja al-hawajibi, iaitu bulu kening Nabi SAW lebat, dan juga panjang. Bulu kening Nabi SAW lebat dan juga panjang. Itu sifat yang ke-20. Bulu kuning Nabi SAW. Sawabigh fi ghairi qaranin. Sawabigh fi ghairi qaranin. Dan juga apa lagi? Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Dan juga di dahi Nabi SAW orang panggil kata orang panggil apa? Selat. Orang panggil kata orak darah, kening, ataupun di atas dahi Nabi SAW ni apabila marah, tengok. Semasa Nabi SAW marah masa mana atik? Nabi SAW tak marah mana kepada orang. Tetapi adalah riwayat yang sebut kata Nabi SAW apabila berkhutbah hari Jumaat ataupun mana-mana khutbah, bukan hari Jumaat pun, Nabi SAW ni ishtadda ghadabuh. Makna kata piye Nabi khutbah ni semangat dia kuat, suara dia tinggi, mata dia merah, dan juga suara dia seolah-olah kata dia ni marah sangat. Bukan kata marah sangat, orang panggil kita supaya dengan tahan. Ketua ataupun penglima ataupun main tak tahan ni, warna tahan ni apabila dia sang ataupun dia perintah kepada anak murid dia, akan dengan suara yang sangat hebat sekali. Dengan sebab itu Nabi SAW apabila dia timur ada orang panggil kata tunjuk kata dia wajah dia marah, maka akan ada orak darah di dahi dia itu akan nampak cerah. Aqnal irnin. Dan juga sifat Nabi di situ apa orang panggil? Sifat yang ke berapa dah? Sifat yang ke-21, iaitu mata Nabi hidung Nabi SAW panjang. Panjang hidung Nabi, sehingga katakan macungnya hidung Nabi SAW. Dan juga di atas hidung itu lahu nurun ya'luhu, iaitu di atas hidung itu Nabi ada sedikit cahaya lah. Di sini ada sedikit cahaya yang ada timur di hidung Nabi SAW. Sifat yang ke-21, 22, iaitu janggut Nabi SAW lembab. Janggut Nabi SAW lembab sangat. Mana kata lembab lah. Banyaklah janggut Nabi SAW. Habis tu Nabi SAW suruh kita ni, di antara sunnah Nabi, suruh kita taruh janggut. Habis tu saya rasanya tidak ada headphone campen gapo lah yang kita nak cukur ataupun kita nak kerat akan janggut kita, yang mana kita setiap orang sebagai umat Nabi SAW pada hari kiamat nak klik pergi cari Nabi SAW belakang. Ini di antara dalil yang tunjuk kata kathul lihyati, janggut Nabi SAW lebat. Lebat ni kita kamal lebat balas mana lebat. Balas mana lebat? Apabila sebut kalimah lebat, mana kata banyaklah janggut Nabi SAW. Kalaulah kita seorang daripada umat Nabi, kalaulah kita hari ini adalah orang yang mengaku kata kita kasih kepada Nabi, kalaulah hari ini kita mengaku kata kita ni sangat cinta kepada sunnah Nabi, nak turut Nabi belakang, tapi tetkala kita cukur janggut kita tidak ada taruh janggut kita, bagaimana kita nak klik cari, kita nak jawab soalan kepada Nabi. Nabi tanya kata, apa mu tak taruh janggut? Apa tak ada janggut? Cukur. Apa cukur? Kita setiap orang akan tanya. Malu tak? Tidak ada hadis yang mai royak kata Nabi nak tanya. Tapi boleh jadi nak royak kata, malulah kalau kita pergi cari Nabi pada hari kiamat nanti dengan secara yang rupa kita yang tidak ada janggut, yang mana janggut ini adalah sunnah yang telah cerak nyata kata dia adalah sunnah Nabi SAW. Kerana cukur dia ni, cukur janggut ni dalam kitab ni dia kata Allahu Akbar min awsafil majus wal musyrikin wal yahud. Cukur janggut dia adalah sifat yang orang musyrikin wahai cukur, orang Yahudi wahai cukur janggut, dan juga orang majusi, orang yang buja ataupun orang panggil tersemuh kepada api ni cukur janggut.
Manakala kita orang yang kasih kepada Nabi, tak patutlah kalau kita nak cukur janggut kita, wahai orang Islam ataupun orang mukmin, orang yang beriman sekalian. Itu sifat yang ke-22, janggut Nabi lebat. Dan juga seterusnya, orang panggil kata pipi Nabi SAW rata. Tak tinggi sangat dan juga tidak genah pipi Nabi. Makna kata bermolek, rata pipi Nabi SAW yang sifat yang ke-23. Sifat yang ke-24 iaitu mulut Nabi SAW besar, lebar, dan juga gigi Nabi SAW muflajul athnan. Muflaju al-athnan iaitu gigi Nabi SAW ringan. Makna kata orang panggil kata gigi Nabi ni sengih sikit, tidak kata rapat sampai ke susung dak, sengih sikit. Gigi Nabi SAW taba'ud baina thanaya wal rubaiyah, sengih. Gigi Nabi sengih, wa huwa minal jamal, yang tunjuk kata gigi Nabi ni comel. Gigi yang sengih, comel. Bukan kata sengih sangat dan juga bukan kata rapat sangat sehingga susung dak. Gigi Nabi ni sengih, bombolek. Bombolek sengih dia, iaitu tunjuk kata cantiknya gigi Nabi SAW. Sifat yang ke-24. Sifat yang ke-25 kita dah royak dah, iaitu daqiqul masrubah, iaitu bulu dada Nabi SAW panjang dia sampai kepada pusat. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Badinun mutamasikun. Tubuh Nabi SAW, tubuh badan Nabi ini tidak, orang panggil walam yakum bil mutahham, tidak kurus sangat, badan mutamasik, tidak gemuk sangat dan juga tidak kurus sangat. Itu tubuh badan Nabi, tengah sawaul al-batnu was-sadru. Perut Nabi SAW, perut Nabi SAW ini sebagai sifat yang ke-25 lah. Perut Nabi dengan dada Nabi sama betul. Apabila hari ni kalau perut kita lebih mendahulu ataupun perut kita lebih depan daripada dada kita, tunjuk kata kita ni ada pung. Ataupun kita ni, tubuh badan ni telah akan nak gemuk. Nabi SAW betul, Masya Allah. Itu kalau kita nak usaha Nabi, kita kena usaha lah. Bagi orang yang ada perut depan sikit, kena kurang, buat mana nak kurang. Lebih-lebih lagi para orang yang seperti saya ni ngaji agama ni, Allah makan sedap gapo ni, kadang-kadang gemuk, kadang-kadang gemuk metong, tak suka, orang panggil kata akalangkai riyadhah gapo dak, ni kena jaga. Kerana Nabi perut dengan dada sama. Saya ni apabila baca hadis ni, jumpa hadis ni, kita rasa kata malu. Kalau kita makan sampai ke perut besar, perut bucik ataupun gemuk metong ini ni, kadang-kadang kita orang panggil kata tak serupalah dengan Nabi yang kita kasihi, iaitu Nabi SAW sawaul batnu was-sadru, sama di antara dada dengan perut, iaitu sifat yang ke-25. Sifat yang seterusnya iaitu aridus sadri, iaitu dada Nabi SAW luah lah. Hak ni kita dah royak dah. Kerana satu riwayat tadi kata ba'ida ma bainal manqibaini dakhmul qaradis, semua ni kita dah royak dah. Dan juga Nabi SAW ada cahaya lah. Dalam tubuh badan dia ni, sahabat rakyat kata kalau tak pakai ataupun nampak, orang panggil kata bulu dada dia sampai kepada pusat dia ini ni, tak pakai baju, tak pakai apa ni, akan ada cahaya daripada tubuh badan dia. Mausulu bainal labbati was-surrati bi syi'rin yajri qal khatti. Nabi ada khunnauk, ada bulu di dada. Ini kita dah royak dah. Ari al-thadiyaini wal batan, iaitu Nabi SAW tidak ada bulu di susu dan juga tidak ada bulu di perut. Di dada ada, tapi di susu dua belah tidak ada, dan juga di perut Nabi kita Muhammad SAW tidak ada dada. Ash'aru dhira'aini wal manqibain wa 'ali as-sadr. Nabi SAW di tangan, di bahu ada sedikit bulu lah, nipis-nipis. Ada bulu nipis-nipis di dua tangan dan juga di dua bahu dan juga di dada seperti kita dah royak tadi. Ini sifat yang ke-20 ni lah, ada bulu sikit-sikit. Tawilu az-zandaini. Tawilu az-zandaini iaitu tangan Nabi SAW panjang.
Tangan Nabi SAW panjang, dan juga tapak tangan Nabi SAW tebal, iaitu 28 sifat Nabi SAW. Sifat yang ke-27 iaitu tangan Nabi SAW panjang, dan juga dua kaki, dua tangan. Orang panggil kata dua tapak kaki, dua tapak tangan Nabi ni sangat, orang panggil kata sangat tebal. Sa'ilul atraf atau qala sya'ilul atraf, iaitu jari Nabi SAW pun panjang juga. Jari Nabi ni panjang, jari Nabi SAW. Maslihul qadamain yabnu anhuma al-ma' idza zala qala'a. Apabila Nabi SAW akik kaki, Nabi akan akik dengan secara kuat. Tidak tunjuk kata Nabi ni berat di kaki, tak lah. Nabi akik dengan kuat. Dan juga apabila Nabi berjakah ni, jakah baba molek. Dan juga jalan seperti kita dah raya, atau cara sifat jalan Nabi SAW, Nabi jalan dengan tawaduk, tengok kepada bawah. Apabila Nabi paling, iltafata jami'an, Nabi paling belah mana kita dah raya. Nabi SAW tidak paling dengan tekak, dengan muka sahaja. Apabila Nabi tak paling kanan, pergi kepada sahabat dia, pergi kepada kiri, tengok kepada sahabat dia, tengok kepada mana sesiapa pun, Nabi akan paling dengan secara semua tubuh badan dia. Makna kata tubuh dia, satu tubuh ni paling pergi kepada sebelah yang dia nak paling. Nak tunjuk kata Nabi SAW hormat kepada orang yang dia nak tengok. Hormat kepada orang yang nak tengok. Khafidut tarfi, mata Nabi tengok ke bawah. Makna kata Nabi lat syaitan, merenahkan dua mata Nabi, dan juga tengok kepada bumi lebih banyak daripada tengok kepada langit. Dan juga apabila Nabi SAW tengok kepada bawah, kebanyakan Nabi tengok ke bawah, Nabi mulahadhah, Nabi fati, Nabi mikir, Nabi ambil iktibar, ambil orang panggil kata apa? Orang panggil kata tengok, ambil bodrian, ambil tamah iman kepada dia, ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasuqu ashabahu, apabila jalan piping, jalan depan sahabat dia lah. Jalan di depan, yuqaddimu ashabahu fil mashi baina yadayhi wa yamshi khalfahu. Orang kata jalan depan. Dan juga apabila jumpa dengan sahabat dia seorang mana, Nabi akan mula dengan wisalah. Yabduru man laqiya bisalam, wisalah, jumpa pia wisalah dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak kira lah kalau Nabi SAW jumpa, kalaulah Nabi SAW jumpa budak kecil besar tara mana pun, Nabi SAW akan mula dengan wisalah. Itu hadis yang nombor 8 yang sangat panjang, yang kita sampai kepada sifat 29 sifat semua daripada 8 hadis ini. Seterusnya kita akan pergi kepada hadis yang ke-9. Sedikit hadis yang ke-8 tadi tu ada masalah lah. Dia adalah hadis yang panjang, tetapi dia ada masalah kerana hadis ini kurangnya sahih sikit. Kerana Al-Imam Al-Mizzi dia kata dalam hadis ning, dalam hadis sanad hadis ning ada seorang yang namanya Jumai' bin Umair bin Abdul Rahman Al-Ajli, iaitu orang yang tak terkenal sangat. Orang yang tak terkenal, mana kata orang yang tak kenal. Pia siapa, pia tak kira. Dalam Islam ni, dalam Islam lebih-lebih khususnya kepada ilmu hadis ataupun ilmu mana-mana pun, kita kalaulah tak kenal guru kita tak kenal guru. Nak pergi ngaji dia, nak pergi ambil ilmu daripada dia, kita tak kenal dia mana. Tidak ada perawat, tidak ada sejarah yang boleh nak cerita kepada kita, kata tok guru sore ni mari daripada mana, belajar mana, balas mana dia, bijak sana ke tak, juru ke tak juru. Kalaulah kita tak kenal, dalam Islam tak terima ilmu daripada dia tu. Dalam hadis ini ni, Sufyan bin Waqi' dia ambil daripada Jumai' bin Umair. Jumir bin Umair qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah. Banyak masalah dalam sanad ning yang menunjukkan kata hadis ini kurang dia sahih. Fil hadis ning kesimpulan dia sanad dia itu tak sahih. Sanad dia itu lemah sikit, tak sahih. Tetapi makna dia semua kita dah fatidah tadi. Makna dia semua itu tu kebanyakan ada hadis pada awal-awal. Hadis yang dulu-dulu yang kita belajar, hadis 1 sampai ke yang ke-7 itu tu kebanyakan orang panggil tu hadis tu ratik, hadis ni ratik, kebanyakan isi dia itu orang panggil rata-rata pada hadis sebelum daripada tu. Tapi hadis ini ni tak sahih. Hadis ini tak sahih
Kerana Hafidh Ibn Hajar dia kata Jumai' bin Umair seorang ning dia adalah seorang yang lemah dia. Ya tak, apabila riwayat ada lemah. Tak boleh nak terima mana dia, dan juga dia adalah seorang Rafidi. Rafidi ni seorang Syiah lah. Rafidi ni Syiah bukan Syiah biasa. Syiah yang karuk, Syiah yang mengenak. Dengan sebab itu, satu masalah Jumai' bin Umair seorang itu dia lemah, dan juga dia sebagai Syiah, dan juga Jumai' bin Umair seorang ni ambil daripada tok guru dia, tak kenal. Tok guru dia pia. Dia kata rajulun min Bani Tamim, seorang lelaki daripada kabilah Tamim. Tak kenal siapa dak. Ni masalah dalam ilmu hadis. Seterusnya nombor 9. Nombor 9 qala Imam Tirmizi dia kata balah mana? Ambil daripada tok guru dia Muhammad bin Al-Muthanna. Tok guru dia Muhammad bin Muthanna, sehingga sanad dia sapa kepada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Samurah. Sapa kepada Jabir bin Samurah. Jabir seorang sahabat Nabi. Dia cerita balah mana? Kana Rasulullah SAW dhali'al fami. Nabi SAW mulut tebal. Mana kata lebar mulut Nabi SAW. Seperti mana kita dah sebut tadi. Dan juga ashkal al-aini. Lubai mata Nabi SAW panjang. Tidak, orang panggil kata tidak kecil, tidak halus. Dan juga warna mata Nabi, orang mata kita ni ada putih dengan hitam. Putih dengan hitam. Di tempat putih mata Nabi SAW ni putih campur dengan merah. Ashkal al-aini. Itu sifat yang kita dah sifat ni boleh jadi sifat yang ke-30. Sifat yang ke-30. Manhus al-aqibi. Tumih kaki Nabi ni, tumit kaki Nabi. Tumit kaki Nabi SAW kecil, tidak panjang sangat. Kecil saja, tidak panjang. Ini sifat yang ke-31. Ni dalam hadis ni 3 sifat. Sifat yang pertama kita dah baca pada hadis dulu, dan juga tambah dalam hadis ni 2 sifat, iaitu mata Nabi ini di warna putih tu campur dengan merah, dan juga tumit kaki Nabi kecil, tidak panjang sangat. Itu sifat yang ke-31. Seterusnya hadis. Hadis ni adalah hadis yang sahih lah tadi. Hadis kita baca tadi ni. Kerana ada juga di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim bubuh juga dalam kitab dia, dan juga Imam Tirmizi bubuh dalam kitab Sunan dia, dan juga bubuh dalam kitab ini, iaitu Syama'ilun Nabi SAW. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 Imam Tirmizi ambil daripada tok guru dia nama Hannad bin As-Sari. Hannad bin As-Sari. Sanad dia sapa kepada seorang sahabat yang sama, iaitu Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah seorang sahabat Nabi. Dia cerita bagaimana mana? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok kepada Nabi. Satu kali aku melihat kepada Nabi pada malam yang cahaya bulan terang. Mana kata malam yang idhiyan, fi lailatin idhiyan. Mana kata bulan yang penuh, bulan penuh. Bulan penuh lah, penuh anak bulan lah. Tengok Nabi pada malam tu. Wa alaihi hullatun hamra, dan juga Nabi SAW pakai baju warna merah. Kita dah kecek bulan daripada ni, bagaimana hukum gapo bagi orang yang pakai baju merah. Tapi hullah di sini merah campur dengan cat lain, bukan merah saja dak. Seperti mana kita dah hurai dah, apabila warna merah 100%, hak ni tak boleh dipakai oleh orang lelaki. Tetapi apabila dia merah campur dengan warna lain, kerana hullah di sini adalah orang panggil itu sejenis baju yang buat daripada negeri Hadramaut di Yaman, dia campur dengan warna yang lain, maka Nabi suka pakai. Jabir dia cerita kata, aku tengok kepada Nabi pada waktu hari tu anak bulan penuh. Aku tengok kepada Nabi ratik, tengok kepada muka Nabi ratik, dan juga tengok kepada anak bulan yang penuh di atas langit ratik. Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka di sisi aku, pendapat aku, Jabir yang kata, wajah muka Nabi SAW lebih comel daripada anak bulan lagi. Allahu Akbar. Anak bulan apabila dia penuh, anak bulan comel. Comel. Kita tengok dengan mata kita, kita boleh lihat dengan mata kita. Tapi Jabir bin Samurah wayak kata, aku tengok anak bulan malam tu yang penuh dia anak bulan dengan muka Nabi SAW yang seperti mana kita dah wayak tadi kata, muka Nabi bulat juga.
muka Nabi bulat juga, anak bulan atas bulat penuh juga, maka falahu indi ahsanu minal qamar. Jabir ayat kata muka Nabi SAW lebih comel daripada anak bulan lagi. Dengan sebab itu di sini kita faham kata Nabi SAW muka wajah dia ni dibanding dengan anak bulan ni bukan ayat kata serupa anak bulan dah. Tapi ni orang panggil kata faham kata muka Nabi ni bulat dan juga cantik dan juga ada cahaya di muka Nabi SAW. Bukan ayat kata serupa dengan anak bulan dah. Bukan serupa dengan anak bulan dah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan, telah menjadikan rupa muka Nabi ini ni lebih comel, lebih berseri daripada anak bulan yang penuh bulan itu lagi. Itu tidak ada gapo lah. Ini orang panggil dari segi syita, tak ada sifat tamah dak lah. Syita daripada Jabir yang dia nak royak pendapat dia. Hadis yang ke-11 Imam Tirmizi dia royak kata aku ambil hadis ni daripada tok guru aku iaitu Sufyan bin Waqi'. Sanad dia sehingga sapa kepada seorang lelaki, dia mari tanya kepada Bara' bin Azib. Bara' bin Azib seorang sahabat Nabi SAW. Tanya kepada Bara', akana wajhu Rasulillah SAW misla al-thayfi? Qala la, bal mithla al-qamari. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sahih, kerana dalam sanad ini sanad Imam Tirmizi hadis ni tok guru dia sendiri namanya Sufyan bin Waqi'. Dia adalah orang yang lemah. Ulama orang kata dia lemah sikitlah. Mana kata apabila riwayat hadis kebanyakan hadis dia tak sahih. Semua hadis dia tak sahih. Tetapi hadis ini ada riwayat jalan yang lain iaitu Bukhari riwayat juga. Bukhari riwayat juga hadis ning tapi jalan yang lain, bukan jalan Sufyan Waqi' dak. Bukhari ni ambil jalan Abu Nuaim, tok guru dia Zuhair bin Abi Ishaq. Ada orang tanya kepada Bara', kata adakah muka Nabi SAW berseri sinar serupa dengan pedai tak? Sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian, pedai yang kita tengok kalau dia sinar, apa mana sinar? Comel lah, sinar sangat. Seolah-olah kata seorang lelaki tu mari tanya kepada Bara' bin Azib kata. Bara' bin Azib kata, adakah muka Nabi SAW berseri seperti mana berseri berada di pedang? Di pedang tu ada sinar, ada seri, ada cahaya. Adakah muka Nabi seperti itu? Ataupun dia royak kata ataupun muka Nabi SAW ini orang panggil kata apa? Ibn Hajar royak kata ka'anna sa'il arada annahu mithla as-sayf at-tul. Seolah-olah kata dia nak royak kata muka Nabi SAW ini panjang lah. Ataupun mithla as-sayf di sini ni dua makna sebenarnya pendengar. Satunya ulama yang kata boleh jadi maksud orang tanya itu tu sinar. Sinar seperti pedang. Pendapat yang kedua dia kata panjang muka Nabi seperti dengan pedang tak? Kedak tanya kepada Bara' bin Azib, panjang. Muka Nabi panjang kedak? Tak. Kita dah ngaji belum daripada ni muka Nabi balas mana? Bulat muka Nabi SAW. Habis tu Bara' bin Azib dia jawab kepada orang lelaki ni apabila tanya dia akan rupa Nabi ni wajah muka Nabi, dia kata mithlal qamar. Tak. Bara' bin Azib kata tak. Muka Nabi tak serupa dengan pedang. Tetapi muka Nabi seperti anak bulan. Seperti anak bulan, sama ada bulat dia rupa ataupun cahaya berseri yang berada di muka Nabi SAW. Baik tu dah. Muka Nabi ni mari tanya kata muka Nabi ni serupa dengan pedang ke tak? Di sini ni dia boleh takwil dua makna. Boleh tikham dua makna serupa pedang. Satunya panjang serupa pedang. Dua, sinar berseri serupa dengan pedang. Tapi Bara' bin Azib menjawab kata tak serupa dengan pedang tapi serupa dengan qamar. Jawab apa Bara' bin Azib yang royak kata serupa anak bulan ini ni dia boleh takwil dua makna. Satunya bulat seperti anak bulan, yang keduanya sinar wajah Nabi seperti mana cahaya sinar yang berada di anak bulan apabila dia penuh. Tu boleh faham. Seterusnya hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 iaitu Imam Tirmizi
dia cerita daripada seorang tok guru dia nama Abu Dawud Sulaiman bin Salam. Sulaiman bin Salam sehingga sanad ni sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi dalam sanad ni ada seorang lelaki yang namanya Salih bin Abil Akhdar, iaitu Sulaiman tok guru Tirmizi ambil hadis ni daripada tok guru dia nama Nadar ambil daripada Salih. Salih ni lah ada masalah kerana Ibn Hajar seorang tokoh ulama hadis yang mati pada tahun 852 Hijrah, dia ayat kata Salih bin Abil Akhdar seorang ni dhaifun yu'tabar bihi. Dhaif, lemah apabila riwayat hadis ni tak sahih hadis dia. Tapi bolehlah nak tanu hadis dia untuk orang panggil terpakai faedah. Dia kata balas mana sanad ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita bahawa Nabi SAW kulit putih buat daripada perak. Seolah-olah kata buat daripada perak. Buat daripada kulit perak. Warna kulit Nabi putih seolah-olah kata buat daripada kulit perak. Rajil sya'ri, dan juga cantiknya rambut Nabi SAW, tidak bergiting dan juga tidak panjang betul secara keras, tak seperti mana kita dah sebut. Putih kita sebut dah. Hak ning walaupun hadis ni tak sahih pun, tapi ada sebut dah belum daripada ning sifat-sifat iaitu warna kulit Nabi putih dan juga rambut Nabi sebut dah. Seterusnya hadis yang nombor 13. Al-Imam Tirmizi dia ambil hadis ni daripada tok guru dia Qutaibah bin Sa'id sehingga sanad itu sampai kepada Jabir bin Abdullah. Adalah hadis yang sahih kerana Imam Muslim pun telah bubuh hadis ni daripada di dalam kitab sahih dia. Dia kata bala mana Nabi SAW cerita urida alayya al-anbiya. Nabi Muhammad kita ini boleh berjumpa, boleh ditengok, boleh dilihat. Mana kata Allah Ta'ala ni Nabi boleh lihat para nabi-nabi. Nabi ni Allah Ta'ala satu kelebihan kepada Nabi kita Muhammad ni, boleh tengok rupa para nabi dulu. Boleh tengok rupa Nabi Adam, boleh tengok nabi-nabi dulu, ikut nabi-nabi gapo, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi gapo-gapo saja. Allah Ta'ala telah kurnia Nabi Muhammad kita boleh tengok rupa. Di sini dua takwil. Satunya boleh jadi Allah Ta'ala Nabi boleh tengok rupa nabi-nabi dulu itu dalam mimpi, dalam ngiga. Yang kedua, iaitu boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi kita boleh tengok rupa Nabi dulu-dulu ini pada malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj. Kerana ingat kedak istiwa yang berlaku dalam Isra' Mi'raj. Seperti mana hadis yang sahih cerita Nabi jumpa dengan nabi-nabi yang ramai-ramai itu belah mana. Nabi SAW cerita kata, فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ Allahu Akbar. كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةِ. Apabila aku mimpi ataupun aku jumpa, boleh tengok rupa Nabi Musa AS, boleh tengok rupa Nabi Musa AS, dia adalah seorang lelaki yang sederhana, tidak tinggi, tidak besar. Mana kata bombolek. Tidak tinggi sangat. Wasatun minar rijal fi tulihi wa fi qamatihi wa fi jismihi. Tengah hai belaka. Tengah hai belaka. Tubuh badan dia comel. Seolah-olah kata dia adalah seorang lelaki yang mari daripada kabilah Syanu'ah. Kabilah yang Syanu'ah di mana? Duk di negeri Yaman, duk di negeri Yemen. Yang mana orang daripada kabilah ini kebanyakan tubuh badan dia itu kuat, hebat dan juga sederhana. Tidak tinggi, tidak gena sangat, tidak gemuk metong dan juga tidak kurus sangat. Itu tubuh badan dia. Dan juga Nabi alaihi kata wa raaitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man raaitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud. Apabila aku tengok kepada Nabi Isa pula. Isa anak Nabi Isa anak kepada Maryam. Tengok kepada Nabi Isa, maka Nabi ingat kata ada seorang yang rupa serupa dengan Nabi Isa, iaitu seorang sahabat Nabi yang namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi. Rupanya meh-meh dah serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Dan juga apabila Nabi tengok kepada Nabi Ibrahim, Nabi ingat kata tidak ada orang mana yang rupa dia serupa dengan Nabi Ibrahim selain daripada sayang fak kamu hai sahabatku. Pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi kita adalah orang yang rupa dia sama serupa dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tidak bukan apa kerana Nabi kita Muhammad adalah adalah anak titih, anak cucu yang mari daripada sebelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari daripada tu. Mana kata Nabi, tubuh badan Nabi, sifat semua itu hak Nabi serupa dengan sifat Nabi Ibrahim AS. Dan juga Nabi ayat lagi kata, apabila aku tengok kepada Jibril AS, maka aku ingat kata seorang sahabat yang namanya Dihyatu Al-Kalbi, seorang sahabat, kerana Dihyah ni adalah seorang sahabat yang ajmal sahabat. Allahu Akbar. Nabi ayat sendiri kata, Dihyah ni adalah sahabatku yang paling comel, cantik. Sekali, maka wajah muka dia, rupa dia serupa dengan rupa Jibril AS. Dan juga dikatakan kata apabila Jibril mari cari Nabi dengan rupa manusia. Mari dengan rupa manusia, Nabi kata rupa dia meh serupa dengan sahabat yang namanya Dihyata Al-Kalbi. Itu hadis nombor 13. Seterusnya hadis yang nombor 14. Hadis yang nombor 14. Yang mana Imam Tirmizi ambil hadis ni daripada Tok Guru dia Sufyan bin Waqi'. Tok Guru dia seorang ni adalah Tok Guru yang dhaif, yang lemah, seperti mana kita dah sebut tadi. Tetapi hadis ini ada sebut juga di dalam kitab Sahih Muslim, maka dia ada jalan lain lah. Mari tolong wakwi hadis ni tidak ada masalah apa. Dia riwayat daripada Sa'id Al-Jurairi. Sa'id Al-Jurairi seorang ni dia dengar Abu Tufail. Abu Tufail seorang sahabat yang mati akhir sekali. Sahabat Nabi ni makna apa sedang pendengar penonton, iaitu orang yang dia jumpa dengan Nabi, masuk Islam dengan Nabi dan juga mati dengan hal keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Tiga syarat orang yang ada sahabat. Abu Tufail ni sahabat yang akhir sekali dia mati. Katakan dia mati pada tahun 100 Hijrah. Dia mati pada tahun 100. Mana kata umur dia selepas daripada Nabi SAW mati wafat ni, dia hidup lagi lebih kurangnya 90 tahun. 90 tahun lebih yang hidup selepas daripada wafat Nabi SAW. Abu Tufail seorang ni Sa'id orang panggil, dia dengar Abu Tufail kata satu kali. Abu Tufail kata balas mana? Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku tengok kepada semua manusia dalam dunia ini, di dalam bumi ini, tidak ada orang yang seumpama dengan Nabi SAW. Jangok, cantik, comel seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah. Tak ada lah dia boleh lawan Nabi. Maka Sa'id seorang ni dengar pasal itu tu, royak kepada Abu Tufail kata, kalau gitu sifhuli. Tolong royak sikit kata, rupa Nabi, sifat Nabi balas mana? Nak tahu. Kerana mengoyak kata tidak ada lah manusia mana yang comel, yang cantik lebih daripada Nabi, maka tolong sifatlah kepada kami ini untuk kami boleh tahu. Maka Abu Tufail royak kata, kana abyad. Nabi SAW warna kulit dia putih, tidak putih lempak dan juga tidak hitam sangat, tetapi merah tubik kepada putih tubik kepada merah. Itu warna kulit Nabi. Malihan, dan juga elok comelnya. Sifat Nabi semua kulit dia comel belaka. Rupa secara umum dia comel. Muqassadan, dan juga dia sederhana belaka. Mana kata setiap bucu, setiap sifat sederhana belaka. Tinggi tak sangat, genah pun tak sangat, tak genah sangat. Warna kulit tak putih lepak sangat dan juga tak sampai ke hitam lepak sangat dah. Tubuh badan dia sendiri pun orang panggil sederhana, ataupun rambut dia tak panjang sangat ataupun tak pendek sangat, seperti mana kita belajar. Itu sifat yang telah disebut ataupun telah royak oleh apa? Abu Tufail sebagai sahabat Nabi yang mati terakhir sekali. Akhirnya hadis yang nombor 15, iaitu hadis yang Imam Tirmizi ambil daripada Tok Guru dia Abdullah bin Abdul Rahman, sehingga sanad ini sampai kepada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Abdullah bin Abbas dia cerita balas mana rupa Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini. Gigi Nabi SAW sengih lah. Seperti mana kita dah sebut tadi. Tidak orang panggil dekat sampai kau susung gigi mari. Tak, sengih sikit. Gigi Nabi tunjuk kata comelnya gigi Nabi. Apabila Nabi SAW kecek. Nabi SAW kecek takallam. Seolah kalau tak, kita tengok Nabi kecek buka mulut lah. Nabi buka mulut, Nabi kecek ini. Sahabat ataupun Abdullah bin Abbas kata terlihat
cahaya yang berada di gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang berada di gigi. Maka itu nak ayat kata gigi ataupun sifat Nabi belah mana, tapi hadis ini adalah hadis yang sama juga Imam Tabarani sebut dalam kitab Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat dia. Dalam sanad ini ada seorang penrawi namanya Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri, yang mana ulama riwayat kata dia adalah matrukul hadis, maka hadis dia beratlah. Hadis dia ini tak sahih. Hadis yang ke-15 ini tak sahih. Tapi walau bagaimanapun aflaja ats-tsaniyataini, gigi Nabi sengih ini adalah sebut dah. Sebut dah pada hadis yang telah lalu, dan juga warna ataupun cahaya yang keluar daripada tubuh badan Nabi. Bukan orang yang kata dalam tubuh badan Nabi ada pelita gapo dak. Apabila duduk dekat Nabi pada waktu yang gelap itu, orang panggil kata cerahlah kerana ada Nabi. Tak, bukan bahasa itu. Kerana kalau ada bahasa itu, ingat kedak Aisyah radhiyallahu anha bangun pada waktu malam tak jumpa Nabi. Dia gagal cari Nabi duduk mana. Biasa Nabi di tepi dia. Tapi malam tu tak ada Nabi, tak ada di tepi dia, gagal-gagal sehingga pergi pegang kaki Nabi semasa Nabi SAW duduk sujud. Kalaulah Nabi ada pelita, orang panggil kata cahaya cerah yang berada di dalam wajah muka Nabi ataupun tubuh badan Nabi, nascaya Aisyah malam tu tak kena gagal lah. Tapi maksud cahaya, maksud nur yang berada di sini, orang panggil kata tengok comel cantiknya Nabi ataupun cahaya yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu habisnya kita pada hari ini 15 hadis yang kita belajar mengenai dengan sifat rupa kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Taala menjadikannya. Maka kita akan sama pada minggu depan insya-Allah pada bab tajuk yang kedua mengenai dengan hadis-hadis yang mari bicara mengkecek royak kepada kita mengenai dengan khatamin nubuwah. Orang panggil kata tanah yang tunjuk kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir sekali dalam dunia ini. Maka cukup sekadar ini insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا